Sebelum kita mulakan video kali ini, aku just nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang tengah menonton video ni sekarang. Maaf zahir batin dan salam kosong-kosong. Guys, welcome back to the Gizri. Jom, sembang bola. Gol awal dijaringkan oleh Mateta pada minit keempat sebenarnya telah mengejutkan aku dan mungkin kebanyakan fan-fan bola sepak yang lain. Korang bayangkanlah guys, dia macam tiba-tiba tau. And seawal minit yang keempat, walaupun sebelum tu memang boleh dikatakan bahawa game ni City yang pegang. Stones dia terlepas possession bila dia cuba melakukan line breaking passes ke depan yang mana bola kemudiannya telah dirampas oleh player Crystal Palace dan terus membuat counter pass dengan cepat yang mana akhirnya telah dijaringkan oleh Mateta. Tapi lepas di gol tu kita dah boleh nampak tau yang City memang meningkatkan lagi tempo untuk cuba cari gol penyamaan dan aku sebenarnya memang dah agak dah yang City last mesti akan score juga. Just look at this attack momentum graph. Kalau tak score juga memang tak ada nasib lah City malam tu. And finally Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan dengan satu clean shot dari dalam box yang mana betul-betul tepat ke arah bahagian atas sebelah kanan, top right. What a goal that was, okay? Beautiful goal from Kevin De Bruyne untuk melengkapi gol yang ke-100-nya bagi Manchester City. Satu start yang agak padu bagi seorang midfielder. Lepas je gol penyamaan ni, kita dah boleh nampak dah yang Manchester City memang nak lagi untuk skor. Sebab diorang tahu kalau nak jadi juara, diorang mesti menang and skor banyak gol selagi mana yang boleh dalam setiap game. Lebih-lebih lagi pada masa-masa yang genting di penghujung liga macam ni. Dalam game ni juga kita boleh nampak macam mana City berjaya mengekalkan penguasaan bola yang memang agak menyusahkan Crystal Palace untuk bermain bola. Walaupun kita tengok dekat stats XG ni, Crystal Palace dan Manchester City diorang mempunyai XG yang hampir sama tau. Bagi aku ini kerana setiap kali Crystal Palace memenangi bola daripada City dalam setiap zone di atas padang, player-player City kemudiannya memang akan cuba menang semula bola tu dengan mudah dan cepat melalui mengecikkan space yang ada untuk Palace membuat hantaran dan meletakkan lebih player untuk press player Crystal Palace. Kadang-kadang 2 versus 1 and maybe 3 versus 1 relentlessly, okay, every single time. Dan mungkin ada yang akan kurang bersetuju dengan apa yang aku akan cakapkan ni, tapi pada pendapat aku lah kan, defending force Manchester City taklah terlalu hebat sampaikan sangat susah untuk opponent menjadikan gol. Kunci utama City untuk susah dibolasi sebenarnya adalah disebabkan bahagian depan dan tengah diorang buat kerja memang function gila, okay? Diorang sangat-sangat padu untuk memenangi semula bola sebelum bola tu sampai ke kawasan first third City. That's it. Sebab itulah kita boleh nampak bila je mana-mana opponent berjaya melepasi pressing dekat atas dan tengah City dan kalau diorang clinical, peluang untuk diorang score tu memang tinggi berbeza dengan defending force Arsenal. Dia lain, okey. Jap lagi aku akan sentuh pasal ni. Akhirnya City walau bagaimanapun bagi aku tetap genuine contender untuk menang EPL season ni tau. Dari segi first E player, squad depth, mentality, tim pengurusan di sebalik tabir, boleh dikatakan hampir semuanya sangat perfect untuk City mengungguli EPL berbanding klub-klub lain. Cuma diorang kena hadap isu 115 charges. Itu je. Tak nak ulas panjang-panjang pasal benda ni, just wait and see. Honestly, game ni pada awalnya aku predict yang Arsenal kemungkinan akan drop points, tapi I'm sorry, not at all. Bukannya apa guys, Brighton ni boleh dikatakan agak power tau bila diorang bermain dekat home. So tak hairan lah, mungkin ada juga yang beranggapan sama dengan aku bahawa kemungkinan Arsenal boleh seri ataupun kalah dalam game kali ni. Tapi apa yang jadi sebaliknya, Arsenal bermain dengan confident dan akhirnya diorang menang dengan scoreline yang boleh dikatakan agak selesa lah, okay? 3-0 clean sheet untuk Arsenal. Kita tahu De Zerbi dan Arteta adalah dua orang manager yang akan sentiasa bermain dengan filosofi tersendiri dan dalam game ni, kedua-dua tim memang bermain secara open and attack di antara satu sama lain. Cumanya Arsenal bagi aku diorang telah belajar dari kesilapan last season, mungkin dari segi mentality dan sekarang ni juga diorang mempunyai beberapa orang proper player yang telah menutupi kelemahan last season. Aku tak nafikan yang Brighton memang bermula dengan agak baik pada 10 sehingga 15 minit awal
awal. Tapi salah satu turning point bagi Arsenal adalah keputusan penalti, dan bagi aku memang clear penalti bila Jesus dijatuhkan dalam box oleh Tariq Lamptey. Macam apa yang aku cakapkan dalam review game Crystal Palace versus Manchester City tadi, Arteta kita tahu memang anak didik Pep selama bertahun-tahun di City menerapkan gaya permainan yang almost 100% sama. Bila je Arsenal lose the ball, automatically player-player diorang akan cuba mengecikkan passing space yang ada, dan dalam pada masa yang sama, diorang akan cuba membuat press bagi mendapatkan bola semula. Like I said, 2 versus 1 and maybe 3 versus 1. Sama macam Manchester City. Sistem bertahan tu bermula di bahagian atas dan tengah. Cuma pada pendapat aku, beza Arsenal dan City adalah Arsenal mempunyai defending force yang lebih padu jika nak dibandingkan dengan City. Look, aku just nak tanya korang lah guys. Honestly, tak kisahlah fan mana-mana tim sekalipun, di antara kedua-dua tim ni, Arsenal dan City, tolak tepi bahagian attack dan tengah, letakkan common pairing centre back di antara Saliba dan Gabriel, dan juga Diaz and Stones ataupun Ake dalam mana-mana pasukan lain dalam EPL. For example, letaklah dalam Sheffield United. Pairing centre back mana yang korang rasa akan survive? Honestly guys, pairing mana? Benda ni memang subjektif dan mungkin pendapat lain-lain, tapi bagi aku tetap Saliba dan juga Gabriel. Pairing dua centre back ni memang padu gila, still boleh bertahan sangat-sangat keras seperti klasik centre back, dan dalam pada masa yang sama juga diorang mempunyai ability untuk build up game dari bawah. Buktinya korang tengoklah jumlah bolos Arsenal season ni, just bolos 24 gol dalam Liga. Jumlah yang paling sikit di antara semua tim. Even David Raya sekarang ni pun, dia merupakan goalkeeper yang mempunyai clean sheets tertinggi sebanyak 12 clean sheets. Selain tu juga kita boleh lihat jumlah gol hasil daripada set piece Arsenal memang paling tinggi setakat ni. Di mana kita tahu yang centre back diorang akan kerap kali naik masuk ke dalam box untuk score. So pendapat aku, walaupun pihak opponent berjaya lepas the first and the second layer, I mean bahagian atas dan tengah, dua pairing ni dia still boleh bertahan dengan agak keras di belakang kalau nak dibandingkan dengan Diaz dan juga Ake. So kesimpulannya dalam hal ni, sebenarnya Arsenal memang mempunyai kelebihan dari segi pertahanan jika nak dibandingkan dengan City. That was my point. Berbalik kepada game kali ni, once dah kena lead dalam game tu, okay, it's normal lah untuk satu-satu tim tu create more attacks, and Brighton diorang telah cuba generate beberapa serangan untuk level, tapi bagi aku ini telah membuka ruang untuk Arsenal melakukan transition, mengeksploitasi space yang ditinggalkan dekat belakang, dan akhirnya Arsenal skor lagi 2 goals untuk menang selesa dalam game kali ni. Overall performance, kalau kita lihat dekat stats XG dekat sini, Arsenal memang mempunyai XG yang lebih tinggi dan mereka telah skor seperti yang dijangkakan, dan pada pendapat aku Arsenal memang layak untuk menang game kali ni. Dan persoalannya sekarang, adakah Arsenal dah ready untuk jadi juara season ni? Sebab ciri-ciri juara tu dah boleh nampak dalam setiap game. Jujur aku cakap guys, United memang banyak masalah season ni dari pelbagai arah, di dalam maupun di luar padang. Macam-macam yang kita boleh dengar di media sosial. Tapi aku tak tahulah, bila jumpa Liverpool je, diorang automatik jadi lain and perform. 3 kali jumpa season ni, United tak pernah kalah lagi dengan Liverpool tahu. 2 kali seri dan 1 menang. Bak kata orang, Manchester United got 99 problems but Liverpool and won. Bagi Liverpool pula, sebelum game ni start, diorang memang sebuah tim yang favourite untuk menang, lebih-lebih lagi tengah fight untuk title season ni. Tapi seperti biasa, main di Old Trafford, vibe dia tu mungkin agak memberi sedikit impact terhadap persembahan Liverpool. Tapi sebelum tu, kalau korang tengok dekat stats ni, untuk first half, tak ada satu pun shot yang dilakukan oleh Manchester United. Kosong mat. Manakala Liverpool pula dapat 15 shots on target. Secara keseluruhannya dalam game ni, Liverpool memang boleh dikatakan control the game dan mencipta banyak kali peluang. Kalau kita tengok dekat sini, Liverpool berjaya created 7 big chances tapi miss 5 daripadanya, dan United pula hanya mempunyai 1 big chance dan miss juga yang satu tu. Liverpool sebenarnya bagi aku boleh menang game kali ni, dan keputusan seri tu sebenarnya amat-amat memedihkan bagi diorang. Okay? Apatah lagi tengah bersaing untuk EPL. Pedih mat bila kena turun tangga dengan beza
beza goal different tu. Tapi nak buat macam mana kan, kena salahkan diri sendiri sebab tak clinical untuk convert chances yang ada. Seperti contoh Salah dalam game kali ni, berapa banyak peluang yang terhidang dia tak dapat nak sempurnakan sebaiknya. Depan gol pun still tak boleh nak score tau. Ke bulan dia punya pergi tu, Nunez dia pun sama. Ada peluang tapi samalah macam Salah. So bagi aku, sehebat mana pun gameplay, chances yang dicipta, tapi kalau tak boleh nak convert, semuanya sia-sia. Dan aku rasa sebab ni lah kita boleh nampak yang Klopp memang marah gila dan agak koyak dalam PC lepas game tu. Well, macam apa yang aku cakapkan tadi, kena salahkan diri sendiri sebab tak clinical bila depan gol. Bagi United pula, first half tu memang hanya mampu melihat Liverpool dominate the game dengan bertahan sebaiknya. Di sini aku nak bagi kredit dekat Willy Kambuala yang agak perform dalam game kali ni tau. Boleh dikatakan ada beberapa crucial challenge yang dia telah buat untuk menafikan peluang Liverpool. Untuk gol kedua-dua tim pula, first goal Liverpool tu memang tak ada proper marking oleh Manchester United di dalam box, tapi benda ni bagi aku agak normal sebab keadaan memang agak chaos time-time macam ni. Masuk separuh masa kedua, United still tak nampak impresif dan akhirnya mendapat peluang bila Kwanzaa melakukan errors di mana akhirnya Bruno shoot bola tu masuk ke dalam gol Liverpool. Bagi aku, gol ni memang agak padu sebab bukan senang tau untuk aim dengan jarak yang macam tu. Accuracy, quick thinking daripada Bruno time ni memang sangat on point. It wasn't easy goal and Kelleher memang dah out of position dah time ni. So, nak save pun memang agak susah. Pendek kata, kena gantung mat. Second goal Man U tu bagi aku memang superb gila, world class, absolutely fantastic. Curling shot di mana sekali lagi melepasi Kelleher dan time ni United telah berjaya comeback and lead the game again. Environment di Old Trafford dah mula bising, Klopp dah mula marah. Yelah, kalau kita tengok game ni pun Liverpool yang sepatutnya lebih layak di depan, but again, like I said, this is football. Tim mana yang paling clinical, tim tu lah yang akhirnya akan menang. Tak kisahlah tim tu di kedudukan mana sekalipun dalam liga. Lepas je gol ni, Liverpool kita nampak memang telah menggandakan asakan ke gawang United, tapi still juga berjaya dipatahkan oleh Manchester United. Kalau ada peluang pun still juga tak boleh nak convert, and finally Liverpool akhirnya dapat claim kupon penalty pada penghujung minit-minit permainan. Pada awalnya aku bila tengok replay tu kan, nampak memang ada contact, but it was a soft contact. Tapi itulah, sekarang ni asalkan ada contact je, mesti akan dapat penalty. Tapi bila kita tengok dekat satu lagi angle yang lain, sikit pun tak kena mat. Memang Wan-Bissaka ada membuat tackle dalam box, tapi tak kena bola pun. Dan kalau kita lihat dekat sini, Elliot yang sebenarnya meletakkan kakinya ke arah Wan-Bissaka dan dia jatuh. Honestly lah guys, pada pandangan aku, bila melihat dari angle sebelah ni, it was never a penalty, clearly never a penalty, and Elliot was diving dan sepatutnya dia patut kena yellow card disebabkan simulation. Aku pun perasan dan hairan kenapalah referee tak pergi ke arah monitor VAR tu untuk cuba tengok dari angle yang berlainan sebelum dia buat keputusan. Just depends on ref yang jaga VAR tu semata-mata. Poor decision daripada PGMOL dan Liverpool berjaya bernafas semula bila Salah skor lepas tu. Kalau tak, skrip lawanan kali ni mungkin akan berlainan. Anyway, keputusan seri ni sebenarnya telah membuatkan Liverpool turun ke nombor 2 Liga, dan kalau kita tengok fixtures di antara ketiga-tiga tim title contenders pada game-game yang akan datang, Liverpool sebenarnya mempunyai fixtures yang agak mudah sedikit jika nak dibandingkan dengan City dan juga Arsenal. And sebenarnya still lagi ada peluang untuk diorang jadi juara, tapi kita pun harus ingat both team City dan Arsenal pun sekarang ni tengah on form. So, mungkin agak challenging sedikit bagi Liverpool lepas seri dalam game kali ni. Lepas menang lawan Manchester United hari itu, Chelsea turun menentang Sheffield kali ini dengan agak confident dan cuba untuk mendapatkan 3 mata penuh. Manakala Sheffield United pula, lepas kalah dengan Liverpool last match, mungkin diorang cuba at least mendapatkan mata dalam game ni, lebih-lebih lagi bila bermain dekat home. Kalau kita tengok dalam game ni kan, Chelsea memang control the game in certain time. Manakala Sheffield United pula, diorang taklah bermain secara deep, sebaliknya bermain agak high dan membuat pressing terhadap Chelsea. Kalau kita tengok dekat total shots yang dilakukan oleh kedua-dua tim, Sheffield United sebenarnya mempunyai total shot yang lebih tinggi berbanding Chelsea. 11 total shots dan 6 daripadanya yang on target, manakala Chelsea pula 6 total shots yang dilakukan dan hanya 3 sahaja yang on target. So, di sini kita dah boleh nampak tahu tim mana yang lebih mempunyai gerakan berbahaya bila melakukan serangan. Plus, bila kita tengok dekat stats big chances yang dicipta, Sheffield bagi aku sebenarnya lebih berbahaya daripada Chelsea
Chelsea time melakukan attack. Tapi Chelsea terlebih dahulu berada di depan dengan gol hasil jaringan Thiago Silva bila time set piece. Macam biasa, tak ada proper marking that led to Chelsea first goal. Time ni juga kita boleh nampak yang Chelsea still cuba untuk cari second goal tapi still tak boleh nak convert apa-apa, and last Sheffield telah meningkatkan lagi tempo untuk menyamakan kedudukan dan berjaya menjadikan gol dengan satu gerakan yang bagi aku agak menarik. First goal Sheffield ni sebenarnya ruang tu memang agak tight, but Bogle dapat juga skor yang mana menghidupkan semula peluang Sheffield mungkin cuba untuk menang dalam game kali ni. Masuk je second half, bagi aku anak-anak buah Chris Wilder diorang bermain dengan lebih baik dari first half. Generate more attacks dan nampak memang macam akan score goal untuk lead the game, but suddenly bila time tengah shot pergi attack tu kan, Chelsea mengambil kesempatan untuk membuat counter attack, mengeksploitasi space yang ditinggalkan, and akhirnya Madueke berjaya untuk meletakkan Chelsea berada di depan semula. It was a beautiful goal daripada Madueke. Aku bila Chelsea score second goal ni kan, aku rasa yang Chelsea mungkin akan menang, tapi Sheffield seolah-olah tak akan give up macam-macam tu je and cuba juga cari gol penyamaan. Diorang start bermain bola tinggi, put more crosses into the box, bagi pressure terhadap Chelsea, and last di hujung-hujung minit permainan, bila seakan-akan Chelsea hampir membawa 3 mata pulang, McBurney akhirnya berjaya meleburkan harapan Chelsea untuk menang. So kat sini aku nak bagi kredit pada Sheffield United di atas mentality untuk fight balik, walaupun kita tahu yang diorang struggle gila berdepan dengan relegation. Satu mata yang sangat berharga untuk Sheffield United. Bagi Chelsea pula, benda ni mungkin agak mengecewakan sebab kita tahu kena last minute macam ni memang sangat-sangat pedih mat. Hard luck buat Chelsea. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Sebelum berakhir, sekali lagi aku nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan semoga semua amalan kita pada bulan yang mulia ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Gizri untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL, match reviews dan juga sembang pasal bola. My name is Gizri. Jumpa lagi.